Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat petang. Hai semua. Assalamualaikum. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu macam biasa. Nama saya Nur Azmira binti Abdul Razak. Boleh panggil saya Mira. Kepakaran kami adalah membantu mereka yang kekangan masa untuk menyediakan sambal hitam yang menepati rasa asli dari negeri Pahang dan tidak mengecewakan anda apabila mencubanya. Itu adalah kepakaran kami, okey? Itu adalah kepakaran kami. Sekejap. Itu adalah kepakaran kami. Oh, sekejap. Ada masalah teknikal. Mana? Okey. Itu adalah kepakaran sambal hitam Nor Art. Sekejap. Mira nak share petang ni ada apa? Kawan toksik. Selamat petang, okey. Apa yang Mira nak share hari ni dengan korang adalah kawan toksik. Siapa yang ada kawan toksik ni? Siapa yang ada kawan toksik ni sebenarnya dia boleh membuatkan kita, keyakinan diri kita menurun sebenarnya tau. So apa yang Mira nak share petang ni adalah ada 5 ciri sahabat sahabat yang jenis macam tu. Sahabat kawan toksik. So kalau kata toksik je mestilah negatif kan. So yang membuatkan kalau kita bersama dengan kawan toksik ni membuatkan sebenarnya keyakinan diri kita menurun sebenarnya tau. Kita rasa macam rendah diri je dengan diri kita. Keyakinan kita pun menurun. Adalah antara kesan adanya kawan toksik bersama dengan kita. Okey. Sekejap Alahai. Tak setting awal-awal tadi. So petang ni apa yang Mira nak sharekan dengan korang adalah kawan toksik. So siapa-siapa yang ada kawan toksik ni sebenarnya dia memberikan kesan buruk pada kita. Dia mempengaruhi kita. Dia memberikan kita keyakinan diri kita menurun daripada kesan adanya kawan toksik ni kan. So apa yang Mira nak share pada petang ni adalah ada 5 ciri. Ada 5 ciri sahabat yang jenis macam tu. Jenis kawan toksik ni ada 5 ciri. Kalau kita nak kenal pasti tu tak susah sebenarnya. Tak susah kalau kita nak kenal pasti orang yang jenis kawan toksik ni. So jenis kawan toksik ni sebenarnya tak bagus pun untuk kita. Dia membuatkan kita rasa rendah diri, rasa bersalah kan. Macam-macam lah kalau kita bersama dengan kawan-kawan yang toksik ni. Kan. So sebenarnya kawan ni kalau kita ada kawan, teman ke yang dia sebenarnya dia boleh membuatkan kita hidup kita lebih bermakna. Kita boleh kongsi kegembiraan, kongsi kesedihan ke, masalah ke, betul tak? Kan kalau kita ada kawan yang jenis boleh kongsi masalah kita, yang boleh kita kongsi segala lah masalah ke, benda-benda yang happy ke kan. Dia boleh membantu hidup kita lebih bermakna sebenarnya. Tapi kalau kita mempunyai kawan yang jenis toksik ni macam mana pula? So petang ni Mira nak share dengan korang kawan toksik. Kawan toksik ni sebenarnya membuatkan kita keyakinan pada diri kita menurun. Kita semakin tak bersemangat, kita semakin rasa rendah diri kan. Sebenarnya kalau kita bersama dengan kawan yang jenis kawan toksik. So better lah lepas ni kalau nak pilih kawan tu kita kena pandai pilih kawan. Okey? Kita kena pandai pilih kawan. Kakak tidur lah. Tidur. Okay. So petang ni Mira nak sharekan pasal kawan
toksik ni sebenarnya dia memberikan kesan kepada kita. Dia membuatkan kita, keyakinan diri kita menurun. Antara kesan daripada mempunyai kawan toksik dalam diri kita, dalam keadaan, dalam persekitaran kita ke kan. So kita nak ada kawan, sebenarnya kita nak membuatkan hidup kita tu lebih bermakna, kita rasa happy kan. Tapi sebaliknya, kalau ada jenis kawan yang toksik ni, sebenarnya membuatkan kita rasa tak happy ke, tak tenang ke kan. Hai, Assalamualaikum. Hafiz Wahab masuk live Mira hari ni. Mira nak share pasal kawan toksik. Siapa-siapa yang ada kawan toksik tu, lepas ni boleh jauhkan lah kan. Sebab dia tak banyak, dia tak memberikan kita positif pun. Dia lagi memberikan negatif sebenarnya. Dia boleh menurunkan keyakinan dalam diri kita. Kita rasa rendah diri, kita rasa bersalah kan. So petang ni Mira nak share nak share kawan toksik. Siapa-siapa yang ada kawan toksik tu, lepas ni kalau boleh hindarkanlah. Cari kawan yang positif je. Cari kawan yang positif, yang selalu support kita je. So hari ni Mira nak share 5 ciri kawan yang jenis toksik ni. Ada 5 ciri dia. Kan kita nak kawan, kalau kita nak kawan, kita nak kongsi perasaan gembira kita, kongsi masalah kita. Tapi kalau sebaliknya, kita dapat kawan yang tak membantu kita, kita mesti rasa kecewa kan. Kita mesti rasa tak best, rasa menyampah ke, betul tak? Tapi tak semua tau, tak semua kawan yang ada yang macam tu kan. Tak semua ada kawan yang mempunyai kualiti yang baik untuk diri kita. Tak semua. So ada segelintir je, ada segelintir mereka, kita macam kita tak sedar. Ada kawan yang boleh, ada kawan yang jenis boleh racun ataupun yang boleh menghancurkan hidup kita sebenarnya tau kawan ni. Ada yang segelintir lah, yang kita tak sedar adalah racun yang boleh menghancurkan hidup kita sebenarnya. Kan, tak semua tak semua kawan yang kita ada ni, yang ada tu semuanya adalah ada yang kualiti yang baik sebenarnya. Tak semua kawan yang ada kualiti yang baik. Dan ada yang segelintir dari mereka, dalam kita sedar dan tak sedar, sebenarnya adalah racun, dan boleh menghancurkan hidup kita, yang boleh memusnahkan hidup kita sebenarnya. Ini yang dinamakan kawan toksik. Kawan toksik, sebab kita dalam sedar dan tak sedar sebenarnya dia tikam belakang kita lah. Kan, ada tak korang yang mempunyai kawan macam tu? Kan, depan kita baik, tapi belakang kita macam-macam dia cakap benda yang tak elok kan dekat kita. Ada tak yang macam tu? So kawan toksik ni pun dia boleh bertukar dalam pelbagai bentuk tau, untuk sakitkan hati kita, untuk nak menjatuhkan kita kan, nak hancurkan kita. Dia akan datang dalam pelbagai bertukar dalam pelbagai bentuk sekalipun, untuk menyakitkan kita, menyakitkan hati kita, kan, yang boleh menghancurkan hati kita, boleh menghancurkan hidup kita juga. Ini antara jenis kawan yang toksik lah kan. So Mira nak share hari ni 5 ciri sahabat jenis macam tu lah. Sebab kita tak susah pun sebenarnya kalau kita nak kenal pasti sahabat ataupun kawan yang jenis toksik ni. Tak susah pun tak susah pun kalau kita nak kenal pasti, nak cam. Sekejap kan. So itu adalah jenis toksik ni banyak sebenarnya. Ada jenis dia tu kita boleh kenal pasti sebenarnya. Tak susah pun kan. Sebab apa? Biasanya kawan yang jenis toksik ni dia sebenarnya jenis langsung tak fikir langsung pun perasaan orang lain, apatah lagi sahabat dia ataupun kawan sendiri kan. Dia tak fikir pun. Dia biasanya kawan jenis macam ni dia tak fikir langsung pun tentang perasaan kita sebenarnya. So antaranya adalah
Yang suka yang suka menjatuhkan maruah kita. Ini adalah antara ciri-ciri kawan yang jenis toksik ni. Yang menjatuhkan maruah kita. Biasalah. Kan gurau-gurau kan. Kita sekejap. Kakak, tak mau buat macam tu, bagi ibu. Sekejap. Tutup. Tutup. Okey, tutup. Tutup, bagi ibu sini. Habis dah rosak ibu punya. Minta. Okey. Apa tadi? Nombor 1, dia menjatuhkan maruah. Ni adalah jenis ciri-ciri kawan toksik yang suka menjatuhkan maruah kita. Biasalah kalau kita gurau-gurau kan. Kita gurau-gurau dengan kawan. Tapi kalau ada yang jenis yang suka terus terang, lepas tu dia suka menjatuhkan maruah kita, merendah-rendahkan diri kita kan. So dia automatik membuatkan kita rasa rendah diri tau. Kalau jenis ada kawan yang suka buat macam tu lah, yang suka merendah-rendahkan kita kan. Tak boleh dah Kak, rosak ketat. Kan. So benda tu lah yang membuatkan kita rasa rendah diri. Ni ada taktik halus sebenarnya tau. Taktik halus kawan yang jenis toksik ni. Taktik halus sebenarnya adalah dia suka menjatuhkan maruah kita, dia suka merendah-rendahkan diri kita. Supaya kita rasa diri kita ni kita jadi kurang keyakinan ke, kita jadi merendahkan diri, kita rasa macam buatkan kita rasa rendah diri. Tahu. Ni sebenarnya taktik halus sebenarnya. Kalau orang yang jenis kawan yang toksik ni sebenarnya dia suka buat macam tu lah. Dia suka menjatuhkan maruah kita. Dia suka merendahkan diri kita. Kan. So elaklah kita berkawan dengan orang yang jenis macam ni. Yang kedua adalah menyebarkan gosip. Biasalah kalau kita, mesti ada antara kita, kalau macam kita terlepas cakap ke dengan kawan baik kita ke kan, yang kita rasa kita boleh percayai dia, tapi rahsia kita tu terbongkar lah, macam terbongkar, dan membuatkan kita malu kan. Dan sehingga memalukan kita. So benda ni lah yang memberi kesan padanya diri kita kalau kita mempunyai kawan yang jenis toksik ni. Sekejap kakak tak mau rosak ni, bahaya lah. Sekejap, sorry. Okay. So yang suka menyebarkan gosip ni, kita dah bagi kepercayaan dekat dia, tapi sebaliknya dia beri berita tu macam tersebar luas kan, macam orang dah tahu kan. So benda ni yang Duit abang. tak tahu abang tak mana. Ada abang kat bawah spender bawah je. Cari dah kat bawah tu. Tak tahu, ibu tak tahu, bukan ibu simpan. Kan. Menyebarkan gosip, kita dah rasa kepercayaan kita dekat dia. So kita macam kita share kita punya rahsia dekat dia, tapi dia dah sebarkan yang sehingga membuatkan kita malu lah kan. Sahabat ni sebenarnya yang merosakkan kepercayaan yang kita berikan kepada dia sebenarnya tau. So dia sebenarnya dia tak peduli pun, kan, dia jenis tak peduli pun. So memang memberikan kesan kepada kita sebenarnya tau. Kalau kita ada jenis kawan macam ni, kita dah anggap dia macam, kita dah terlalu percayakan dia. So kita kongsi masalah kita kan, tapi dia sebaliknya tau. Dia boleh pula sebarkan kepada orang lain. Benda tu dah tersebar. So membuatkan kita malu lah kan. Dah memalukan kita sebenarnya, sebab kita dah rahsia kita dah terbocor. Kita ingatkan kita boleh percayakan dia, simpankan rahsia tu dengan dia. Tapi sebaliknya kan, benda ni lah yang boleh merosakkan kepercayaan yang diberikan kita kepada dia tau. Sebab apa? Kawan yang jenis macam ni sebenarnya tak peduli pun perasaan kita. Kita dah tersalah pilih kawan lah kalau macam ni kan, betul tak? Macam bawa mulut lah cerita kat orang lain. Betul lah tu. Kita dah simpan, kita
kita nak kongsi masalah kita, kita ceritalah dengan dia kan. Tapi dia sebaliknya, dia boleh cerita ke orang pula. So inilah yang dinamakan ciri kawan toksik. Ciri kawan toksik macam ni lah kan, depan kita baik tapi belakang kita macam-macam kata pasal kita kan. So korang kalau boleh lepas ni nak kawan tu, kena pandai cari kawan. Elakkanlah kawan yang orang yang negatif ni kan, toxic ni. Tak bermanfaat pun untuk kita, tak beri semangat ke apa kan, tak beri sokongan ke. Kenapa? Tidurlah, tidur. Kan? So, tak best lah ada kawan yang macam ni. Kan, ni adalah antara ciri-ciri toksik, kawan toksik. Yang first tadi, menjatuhkan maruah dan seterusnya menyebarkan gosip. Yang ketiga adalah jenis yang tidak ikhlas bila minta maaf. Ni adalah ciri toksik kawan. Bila dia dah buat salah dengan kita, kita tegur, tapi dia abaikan. So dia macam tak peduli lah kan, walaupun dia dah bersalah dengan kita kan. So dia minta maaf pun tak ikhlas. Dia tak ikhlas dan dia mengabaikan teguran kita tu. Dia mengabaikan teguran kita tu. Dia tak peduli pun kan. Dia tak ikhlas pun minta maaf. Itu sebenarnya menunjukkan seorang tu tak peduli pun ataupun tak rasa bersalah pun atas perbuatan dia ke tindakan dia kat kita kan. Banyak sebenarnya kesan negatif apabila kita dikhianati dengan kawan kita sendiri kan. Banyak sebenarnya. So kita kalau boleh elakkanlah berkawan dengan orang yang macam ni kan. Bila dah buat salah, minta maaf pun tak ikhlas. Dia abaikan lah apa yang kita tegur dengan dia pun, dia abaikan. Dia buat endah tak endah je. Kan tak best kan kawan, ada kawan yang macam ni. Ada Mira rasa macam macam ni lah, cuaca panas sangat lah hari ni. Nak kena minum air banyak je, rasa tekak kering je. So itu adalah antara nombor 3. Yang ketiga. Dan seterusnya, dia membuatkan kita rasa tak tenang. So bila kita ada kawan yang Dia tak nak beli air. Dia apa? Nak beli air. Dia buka pagar tu, dia buka balik. Dia beli lah. Nantilah, awal lagi lah. Lagi. Apa tadi? Membuatkan anda tidak tenang. Kita kalau ada kawan kita, mestilah kita berasa selesa, rasa tenang, rasa happy dengan dia tau. Kalau kita luang masa dengan dia kan, mungkin kita rasa happy, rasa best kan. Yelah, shock kan. Tapi kalau sebaliknya kalau sebalik tu kita rasa macam tak tenang, tak happy ke, macam tak best ke kan. Mesti ada something yang tak kena dalam persahabatan kita tu sebenarnya. Ini boleh antara ciri-ciri kawan yang toksik ni. Senang je kalau kita nak cam. Kalau kita bersama dengan dia, kita rasa tak tenang, kita rasa macam tak seronok. Tak seronok bersama dengan dia, ada je tak kena kan. Ni adalah antara ciri kawan yang toksik. Kita kalau nak ada yang kawan, mestilah kita nak bila bersama dengan dia, kita rasa happy, kita rasa yalah enjoy kan. Enjoy, happy, gurau-gurau kan. Tapi kalau kita bersama dia, kita rasa tak tenang, kita rasa tak happy, kita rasa macam ada tak kena je. Mesti ada something wrong dengan kita punya persahabatan kita dengan dia lah. Nombor 4 adalah membuat anda rasa tak tenang. So dan seterusnya yang terakhir adalah dia suka membanding-bandingkan kita. Dia suka membanding-bandingkan kita dengan orang lain tau. Diri kita, setiap orang mesti ada keunikan diri dia sendiri tau. Kan kita mesti ada keunikan pada diri kita tersendiri. So dia suka membanding-bandingkan kita dengan orang lain tau. Kalau kawan yang baik mesti tahu apa yang baik dan apa yang buruk dengan kita, yang dekat kita, dan dia boleh menerimanya. Dia boleh menerima baik dan buruk kita tu. Tapi kalau sahabat yang toksik ni, dia suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Lepas tu dia menilai diri kita sehingga membuatkan kita rasa rendah diri. Kita rasa rendah diri dan rasa malu.
Sebab apa? Dia suka membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Kan, ni adalah antara ciri-ciri sahabat toksik. Sahabat toksik. Kan? Kalau sahabat yang baik, sahabat yang kita baik, dia tak akan buat macam ni lah. Sebab dia dah tahu baik buruk kita kan. So dia tak ada lah dia nak membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Betul tak? Kan? Kalau sebaliknya, sahabat toksik ni dia suka membanding-bandingkan kita lah. Dia cakap itulah, inilah. So dia membuatkan kita rasa rendah diri tau. Kita rasa rendah diri dan rasa malu lah kan. Sebab apa? Dia suka membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Senang je kalau korang nak cam. Kalau korang nak cam jenis kawan yang toksik ni, macam tu lah ciri-ciri dia. Ada je tak kena kan. Dia tak supportive tau. Kawan yang jenis macam ni, dia tak supportive, dia tak positif dengan kita. Ada je tak kena. So elakkanlah kita berkawan dengan orang yang macam ni. Walaupun kita dah lama kawan dengan dia ke kan, tapi kalau rasa banyak memberi kesan buruk je kat kita, baik kita putuskan lah kan. Kita putus tu pun bukan sebab kita nak bermusuhan ke apa, tapi nak apa, untuk kebaikan kedua-dua belah pihak lah, antara kita dengan dia. Bukan kita nak bermusuhan kan. Kalau kita rasa persahabatan kita dengan dia rasa macam sampai tu je, kan, baik kita putuskan lah. Kita tamatkan persahabatan dengan dia, hubungan sahabat dengan dia, untuk kebaikan kita dan untuk kebaikan dia kan. So kan kita biasalah, kalau selain keluarga, kita mesti nak ada kawan. Ada kawan yang sentiasa bersama kita antara susah dan senang ke kan, yang boleh kongsi masalah kita, yang boleh kongsi masalah, kongsi kegembiraan, yang enjoying kita kan. Tapi kalau kita dah, bila kita ada dalam kalangan kawan kita yang menikam kita di belakang tu, so kita membuatkan diri kita kecewa tau. Kecewa kenapa kita ada kawan macam tu yang sanggup menikam belakang kita kan. So tak best kan. Banyak kesan tau, kesan yang tak best lah, yang boleh menyelubungi diri kita kalau kita ada jenis-jenis kalangan kawan-kawan yang macam tu kan. So bila dah ada kawan yang dia macam ni, dia ada kesan lain tau. Elakkan berkawan. Hai bye boleh, nak share no. Ya, hai boleh, kan, hai bye boleh, nak share no. Betul lah tu kan. So kita kena pandai pilih kawan. Lepasnya kena pandai pilih kawan. Sebab apa? Kita senang je kita nak cam, nak kena pasi jenis kawan toksik ni, kan. Betul tak? So kawan je lah dengan orang yang positif, yang mindset dia sama macam kita. So kita tak ada lah jadi negatif macam orang toksik ni kan. So banyak kesan dia. Antara kesan dia adalah bila kita dah mempunyai kawan toksik ni yang suka tikam belakang kita ni kan, kita akan rasa macam terasing kan. Kita rasa terasing, kita rasa tekanan, kita rasa tak ada sokongan, keyakinan diri kita pun menurun, kemudian kita rasa sering dimanipulasi kan. Ni adalah antara kesan-kesan kalau kita mempunyai kawan yang kawan toksik ni. So kalau hubungan tu, kalau kita rasa macam tak berikan kita kesan positif pada diri kita, so kita janganlah rasa diri kita ni bersalah tau. Rasa bersalah kalau kita putuskan hubungan persahabatan kita dengan dia tu. Jangan rasa bersalah. Sebab apa? Ini untuk kebaikan diri kita dan kebaikan diri dia juga, untuk kedua-dua belah pihak. Okey tak? Petang ni Mira share pasal kawan toksik. So sebab apa? Dalam kita sedar dan tak sedar sebenarnya kita mempunyai kawan yang jenis macam ni, kawan toksik. Kawan toksik. So Mira share antara itulah 5 ciri tadi itulah, 5 ciri
sahabat ataupun kawan yang jenis toxic ni, dia tak supportive dengan kita tau. Dia suka menjatuhkan maruah kita kan. Dia suka merendah-rendahkan diri kita. Dia suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dia tak ada perasaan yang tak ada perasaan, tak kisah tau, macam tak peduli dengan perasaan kita sebenarnya. Kalau jenis ada yang ciri-ciri kawan toksik ni, kan, dia suka kita bila bersama dengan dia pun kita rasa tak tenang. Ni adalah yang kita boleh kenapasi, yang kita boleh cam dari si ciri orang yang toksik ni macam tu lah. Kita bersama dengan dia, kita rasa tak senang, kita rasa tak best dengan dia, kita rasa macam tak selesa kan. Kita makin lama kita rasa macam tak selesa, tak tenang. Ini adalah antara antara kawan yang toksik, kawan toksik, kan. Kalau kita happy, kita gembira bersama dengan dia kan, bila kita luangkan masa dengan dia ke, kita jumpa dia ke kan, kita rasa happy, tenang, itu kira okey lah. Tapi kalau sebaliknya tu, sebenarnya ada something wrong lah dekat persahabatan tu. Something wrong, ada sesuatu yang tak kena sebenarnya kan. Tak best kan mempunyai kawan yang toksik ni. Sebab apa? Kawan toksik ni depan kita je baik, belakang sebaliknya. Belakang macam-macam dia buat kat kita, macam-macam dia mengata pasal kita ke kan. So elakkanlah mempunyai kawan yang jenis macam ni. Kita boleh hindarinya lah. Kita boleh jauhkan dari kawan-kawan yang jenis macam ni. Sebab apa? Kawan-kawan kalau kita mempunyai, di kalangan kita ada mempunyai kawan yang macam ni, dia boleh membuatkan keyakinan diri kita menurun. Dia boleh membuatkan kita rasa rendah diri, tak bersemangat, kan. Sebab dia, bila kita bersama dengan dia, ada je poin-poin dia nak menjatuhkan maruah kita ke, dia macam merendahkan diri kita ke, komplain je kan. Bukan nak support, tapi nak komplain je kan. Ni adalah antara ciri-ciri kawan toksik lah. So tak susah pun kalau korang nak cam, kalau korang nak kenapasi jenis kawan toksik ni. Bila kita senang mesti ramai kawan yang datang dengan kita, datang pada kita. Cuba tengok bila kita susah, ada siapa yang bersama dengan kita, kawan mana yang bersama dengan kita. Dari situ pun kita boleh dapat tahu dah kawan ni jenis yang macam mana kan. Betul tak? So kawan yang jenis toksik ni sebenarnya dia jenis langsung tak fikir pun perasaan orang lain. Jadi tak fikir pun, cakap pun sedap mulut je cakap kan. Tak best kan. Kalau siapa-siapa yang ada kawan macam ni, korang hindarilah. Carilah kawan-kawan yang boleh support kita, yang selalu beri kata-kata semangat kat kita kalau kita down kan. Yang selalu supportive dengan kita, selalu beri support, beri semangat, bagi kata-kata semangat. Ini adalah antara kawan-kawan yang positif. So tak susah pun kalau kita nak kena pasti kawan toksik ni. So petang ni Mira nak share pasal tu lah je, pasal itu je lah. Pasal tu je lah kawan toksik. So apa yang korang rasa kawan toksik ni? Tak memberikan manfaat pun sebenarnya kan. So kalau boleh kita bersamalah dengan circle yang positif, yang circle yang selalu support kita, sokong kita kan, yang beri semangat kepada kita bila kita down ke apa kan. Kan kawan toksik ni dia jenis yang tak fikir pun perasaan kita sebenarnya. Mungkin dia cemburu dengan kita ke kan. Mungkin kita lebih sikit daripada dia ke, betul tak? Kita tak tahu hati manusia ni, kan. Tak tahu kita. Tapi kita boleh kenal pasti. Kita boleh cam sebenarnya. Dari situlah kita boleh nampak dia ikhlas ke tak ikhlas berkawan dengan kita. Dia ikhlas ke tak ikhlas kan. Betul tak? So kena pandai pilih kawan lah. Kena pandai pilih kawan supaya, sebab apa, salah pilih kawan pun boleh membuatkan kita hidup kita pun tak best lah kan. So kita kalau boleh carilah kawan yang boleh memberikan kita
semangat ke, apa kesan-kesan positif ke dalam diri kita. Okay tak? So apa yang Mira sampaikan hari ni, itulah kawan toksik. So lepas ni korang kena pastilah, kena pasti ada tak antara kawan-kawan korang tu salah satunya adalah kawan toksik. Ada tak kan? So korang boleh lah boleh kena pasti. Okay, petang ni itu je lah Mira nak share kat itu je lah. Kita kena pandai pilih kawan. Pasti kena pandai pilih kawan. So sebab kawan ni pun kita dalam sedar dan tak sedar sebenarnya kawan toksik ni adalah yang boleh menjadi racun untuk kita, yang boleh menghancurkan hidup kita sebenarnya. Korang pun tengok kan kes sekarang, banyak kes kawan tikam belakang kan. Banyak sampai bunuh pun ada kan. Sampai bunuh pun ada. Bukan perkara biasa dah sekarang ni kan. Macam berleluasa dah sekarang kes macam tu lah. Ni yang namakan kawan toksik kan. Kawan toksik. So elakkanlah berkawan dengan kawan toksik. So kita kena pandai pilih kawan. Bukanlah kata tak boleh nak berkawan dengan kita kena pandai pilih kawan. Kita kena pandai pilih kawan kan. Itu je lah Mira nak share hari ni. Itu je lah kan. So sama-sama kita korang boleh share Mira punya live hari ni kan, untuk sama-sama kita beringat, berwaspada kan, dengan sebab macam-macam jenis orang dah sekarang ni kan. Macam-macam jenis orang dah yang kita dapat kenal pasti, dapat cam kan. So itu je lah yang Mira rasa. Apa yang Mira sampaikan ni adalah kawan toksik ni sebenarnya membuatkan keyakinan diri kita menurun. Antara kesan daripada kawan toksik mempunyai ciri-ciri tadi itulah. Ada 5 ciri-ciri yang Mira kongsikan tadi. 5 ciri kawan toksik. So sampai di sini je lah. Sampai di sini je lah Mira, apa yang Mira share hari ni sampai di sini je. So korang boleh share dengan kawan-kawan korang. Apa yang Mira kongsikan ni adalah sebenarnya bermanfaat untuk kita, tahu. Kita jauhilah dengan kawan-kawan yang jenis kawan toksik tu. Kita bersama-samalah dengan kawan-kawan yang supportive, yang boleh support kita, yang boleh beri kata-kata semangat kita. Janganlah salah pilih kawan. Sebab salah pilih kawan ni boleh membuatkan hidup kita tak tenang. Kita rasa tak happy. Kita rasa dia adalah racun dan boleh menghancurkan hidup kita sebenarnya, tahu tak? Dalam diam dia boleh menikam belakang kita. So korang kena pandai pilih kawan, okay? So dari tu Mira share sampai di sini je. Esok kita jumpa lagi macam biasa pukul 4 petang. Mira live secara petang sekarang pukul 4 petang. Esok Mira kongsikan lagi apa yang menarik. Mira boleh sharekan lagi untuk korang, okay? So kalau macam tu, terima kasih tahu siapa yang join live Mira hari ni. Terima kasih banyak, okay? Yang selalu support Mira. Alhamdulillah, okay? Kalau macam tu Mira akhiri sampai di sini je, okay? Assalamualaikum, bye.